弟兄姐妹早安，早安，大家平安，平安。感谢主，我们今天能一起来敬拜、赞美我们的上帝。我们唱一首诗歌，一阙歌颂赞美。一切歌颂赞美都归我主我的神，你是配得歌颂与赞美。我们高声呼喊，高举耶稣生命，哈利路亚，赞美主。我们进入祷告。亲爱的天父，我们感谢你，今天早上你给我们有机会来到你的面前，来敬拜、歌颂、赞美你。主啊，首先我们还没有向你祈求祷告，求主怜悯我们，赦免我们一切的亏欠，让我们的祷告蒙你的祝福，你的悦纳。主，我们将把我们的心，我们一切交托给主，求主给我们有一颗心来专心来聆听你的话，求主打开我们的心，让你的话能够进到我们的心，
求主也高莫你的仆人，给他上头聪明智慧，让他所传说的能够给弟兄姐妹清楚明白。求主帮助你的仆人。主啊，我们将把今天的聚会从头到尾交托给主，求主掌权这聚会。如此祷告，奉主耶稣的名求，阿们。当我们生活中一定曾经遇见很多患难、困苦，但我们怎样来面对一切呢？别忘了，我们有主耶稣，我们能依靠他，呼求他。让我们唱一首歌，耶稣听我的呼求。有谁知道我的苦难？有谁了解我的重担？我所经历的甜酸苦辣，只有我的神最清楚。有谁知道我的苦难？有谁了解我的重担？我所经历的甜酸苦辣，只有我的神最清楚。主你知道我的道路，主
有一天你又觉得失去勇气，有一天你就真的想放弃，但我们不要怕，我们有上帝。只要我们每一天寻找上帝，把自己的难处交给他，他必能带领我们安稳走过。接下来我们唱这歌，有一天。有一天，你若觉得失去勇气，有一天，你若真的想放弃，有一天，你又感觉没人爱你，有一天，好像走到谷底，那一天，你要振作你的心情，那一天，你要珍惜你自己，那一天，不要忘记有人爱你，那一天，不要轻易说放弃。这个世界真有一位上帝，他爱你，他愿意帮助你。茫茫人海虽然寂寞，他爱能温暖一切冷漠。这个世界真有一位上帝，他的双手渴望紧紧拥抱你。漫漫长夜陪你走过，他爱你，伴你一生之久。有一天，你若觉得失去勇气，有一天，你若真的想放弃，有一天，你若觉得没人爱你，有一天，好像走到谷底，那一天，你要振作你的心情，那一天，你要珍惜你自己，那一天，不要忘记有人爱你，那一天，不要轻易说放弃。这个世界真有一位上帝，他爱你，他愿意帮助你。茫茫人海虽然寂寞，他爱能温暖一切冷漠。这个世界真有一位上帝，他的双手渴望紧紧拥抱你。漫漫长夜陪你走过，他爱你，伴你一生之久。这个世界真有一位上帝，他爱你，他愿意帮助你。茫茫人海虽然寂寞，他爱能温暖一切冷漠。
救。主所爱的弟兄姐妹，大家主内平安。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. 祝大家新年快乐，新年蒙恩。 Saya mengucapkan selamat tahun baru, Tuhan memberkati. 我的名字叫黄道创，我来自中国广西。 Nama saya Guru Injil Pau Huang, berasal dari Guangxi, Tiongkok. 2017年，我从东南亚圣道神学院毕业之后，就在正道堂服侍。 tahun 2017 saya menyelesaikan studi di Sekolah Teologi Asia Tenggara, kemudian melayani di GKII Jakarta. 感谢神的恩典，同时也感谢教会牧长、长职们的邀请。 Berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan ini, juga berterima kasih melalui kesempatan ini atas undangan para hamba Tuhan dan para majelis dari gereja ini. 让我今天能够有机会和大家一同来思想神的话。 Saya diberi kesempatan boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merenungkan firman Tuhan. 在分享神的话之前，我们先来祷告。 Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. 天父们，特别感谢你对我们的怜悯， Kami bersyukur kepada Tuhan atas belas kasihan Tuhan kepada kami. 因着你的恩典，我们能够来到你的面前， Atas anugerah Tuhan kami boleh datang kepada Tuhan. 能够一同的来敬拜你， Kami boleh bersama-sama menyembah Tuhan. 来思想神你的话。 Untuk merenungkan firman Tuhan. 我们的生活离不开你， Hidup kami tidak dapat meninggalkan Tuhan. 离不开神你的话。 Tidak dapat meninggalkan firman Tuhan. 当我们来思想你的话语的时候， Ketika kami merenungkan firman-Mu, 求你开启我们心里面的眼睛， kiranya Tuhan membuka mata rohani kami. 让我们能够明白你的话， Sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. 更赐我们力量来遵行你的话。 Kiranya Tuhan juga memberi kekuatan kepada kami untuk mentaati 我 firman-Mu. 们祷告，奉靠主耶稣的名， Demikian doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹，今天我们要思想的题目是关于敬畏神。 Bapak Ibu Saudara, hari ini tema yang akan kita renungkan, saya beri judul tentang takut akan Tuhan. 就是敬畏神的榜样，我们从约瑟的身上来学习。 Satu teladan untuk takut kepada Tuhan. Kita belajar dari tokoh Yusuf. 进入新的一年， Memasuki tahun yang baru, 我相信大家都有新的一种的期待。 saya percaya setiap kita tentu ada satu kerinduan yang baru. 新的追求， Satu harapan yang baru, satu tujuan sasaran yang baru. 就盼望在这新的一年， Kita berharap di tahun yang baru, 就是能够蒙神的祝福。 kiranya kita boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. 因此，我们来学习从敬畏神开始。 Mari kita belajar memulainya dari takut dan hormat kepada Tuhan. 因为敬畏神，我们就能够蒙福。 Karena dengan takut kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan berkat Tuhan. 那当我们说福的时候， Ketika kita berbicara tentang berbahagia, 中文的福字，它的旁边是士字旁。 ya, bagian dari aksara kata fu itu di bagian sampingnya ada kata ada arti daripada Tuhan. 那它的意思呢，就是表明呢，就是人跪着向上帝来求。 Arti dari kata ini, dari bagian samping kata ini adalah manusia berlutut memohon kepada Tuhan. 意思就是说，他明白这个福呢是从上帝而来， Ia mengerti bahwa kebahagiaan itu berasal dari Tuhan. 所以右边呢就是一口田。 Di sebelah kanan itu satu manusia dengan satu sawah atau satu ladang. 那换一句话讲， Dengan kata lain, 就是这个人的家里面有上帝， orang ini, manusia ini di dalam rumahnya ada Tuhan. 有神的同在，神的带领。 Ada penyertaan Tuhan, ada pimpinan Tuhan. 那这个人，这个家是蒙福的。 Maka orang ini dan keluarganya berbahagia. 一份的工作有神的同在，神的带领，那这份工作是蒙福的。 Sebuah pekerjaan, ada penyertaan Tuhan, ada pimpinan Tuhan, maka pekerjaan ini diberkati. 所以，当我们说福的时候， Oleh karena itu ketika kita berkata berbahagia,
那这个是从神而来， Ini berasal dari Tuhan. 就是离不开神。 Tidak dapat terpisah daripada Tuhan. 其实当我们看中国人关于就关于这个成功， Ketika kita melihat orang-orang Tiongkok tentang keberhasilan 或者他们对这个成功的定义， ataupun definisi mereka terhadap kesuksesan atau keberhasilan, 那这一张的图画呢，就是中国人就是高三的学生考试的情形。 Nah, gambar ini melukiskan kondisi gambaran tentang orang-orang di Tiongkok ketika menghadapi ujian akhir semester kelas 3. 就是他们孩子们考试， Yaitu bagaimana situasi mereka mempersiapkan diri menghadapi ujian. 父母们非常的紧张， Orang tua mereka sangat gelisah, sangat gugup. 因为他们觉得这个考试将决定孩子们将来成功与否。 Mereka berpikir bahwa ujian ini sangat menentukan akan keberhasilan masa depan mereka. 为了迎接高三的考试， Untuk menghadapi ujian SMA kelas 3 ini, 很多的家长呢，就是为孩子们准备了丰盛的食物。 banyak orang tua menyediakan makanan yang sangat banyak untuk anak-anak mereka. 什么可以吃，什么不可以吃。 Apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. 在家里面， Di dalam rumah tangga 除了 mereka, 做关于考试有关的事，别的事情不可以来做。 anak-anak hanya mempersiapkan diri melakukan apa yang berkaitan dengan ujian, yang lain tidak usah. 有的地方甚至树上有知了在呱呱叫，他们要赶走。 Bahkan ada yang di pohon-pohon ada jangkrik yang bernyanyi atau berisik, itu harus diusir. 所以对于考试，对于这个高三的考试，非常非常的重要，对他们来说。 Bagi mereka ujian kelas 3 SMA ini sangat-sangat penting sehingga mereka sangat serius, sangat khawatir juga. 因为他们觉得这决定了孩子们的未来。 Sebab mereka berpikir bahwa ini sangat menentukan masa depan dari anak 是 mereka. 否成功？ Apakah mereka berhasil? 有一位父母， Ada seorang ibu 他帮孩子填错了志愿， karena dia salah mengisi formulir pendaftaran ke jurusan 因此他就后悔， sehingga dia menyesal. 跳楼自杀， Dia bunuh diri, lompat dari gedung. 因为他觉得他毁了孩子的一生。 Sebab dia berpikir dia telah merusak masa depan anaknya. 弟兄姐妹们， Bapak Ibu Saudara sekalian, 什么是成功呢？ apa makna dari atau definisi dari kesuksesan? 什么是蒙福呢？ Apa artinya berbahagia? 孩子们考了好的大学， Apakah anak kita berhasil dalam studi dia di universitas? 就一定成功吗？ Dia pasti berhasil. 就一定蒙福吗？ Dia pasti berbahagia. 其实，在关于成功这个定义， Tentang definisi dari kepada keberhasilan ini, 有人说就是取得财富， ada orang yang menganggap dia memperoleh harta. 那有的人说就是一次的尝试得了结果，好的结果。 Ada orang yang berpikir satu kali usaha, satu kali coba, dia mendapatkan hasil yang baik. 有的人说成功呢就是成功的人，成功的事。 Ada orang mendefinisikan keberhasilan adalah orang yang berhasil dan urusan yang berhasil. 每一年新的一年， Setiap tahun yang baru, 我们有新的期待， kita ada harapan yang baru, 有新的目标， ada sasaran yang baru. 要努力去实现，那是好的。 Kita berusaha untuk mencapai sasaran tujuan itu hal yang baik. 但是很多时候，我们人对于成功、蒙福的定义太狭窄了。 Tetapi kadang-kadang kita mendefinisikan kesuksesan, orang-orang mendefinisikan kesuksesan itu terlalu sempit. 他们定义的就是有钱、有地位、有大房子。 Mereka mendefinisikan kesuksesan itu yaitu dengan memiliki harta, memiliki rumah yang besar, memiliki kedudukan yang tinggi. 所以不奇怪的，当他们读到约瑟的故事， Jadi tidak heran ketika mereka membaca cerita tentang Yusuf, 那他们所羡慕的是约瑟能够成为宰相， yang mereka sangat kagumi
bahwa Yusuf itu menjadi perdana menteri atau penguasa di Mesir. 他拥有一人之下万人之上的权利。 Dia di bawah satu orang tetapi di atas puluhan ribu orang. 他能够成为埃及的宰相， Dia bisa menjadi penguasa dari negara Mesir. 其实非常的了不起。 Sungguh itu suatu prestasi yang sangat hebat. 但是更值得我们注意的是， Tetapi yang perlu kita perhatikan, 为什么他会成功？ mengapa dia bisa sukses? 为什么他能够蒙福？ Mengapa dia bisa dikatakan berbahagia? 那就是我们今天所要学习的。 Inilah yang akan kita pelajari hari ini. 我们来看一处的圣经， Mari kita membaca satu bagian dari Nas Alkitab. 在创世纪第47章的第1到第12节。 Terambil dari Kejadian pasal 47 ayat 1 hingga 12. 创世纪47章第1节到第12节。 Kejadian pasal 47 ayat 1 hingga 12. 翻到了第1到第6节，我用中文来读，剩下的我们用印尼文来读。 Dibacakan dulu dari ayat 1 hingga 6 dalam bahasa Mandarin, kemudian ayat 7 hingga 12 dalam bahasa Indonesia. 创世纪47章，约瑟进去告诉法老说：“我的父亲和我的弟兄带着羊群、牛群，并一切所有的，从迦南地来了，如今在歌珊地。”约瑟从他弟兄中挑出5个人来，引他们去见法老。法老向约瑟的弟兄说：“你们以何事为业？”他们对法老说：“你仆人是牧羊人，连我们的祖宗也是牧羊的。”他们又对法老说：“迦南地的饥荒甚大，仆人的羊群没有草吃，所以我们来到这地方聚居。现在求你容许仆人住在歌珊地。”法老对约瑟说：“你父亲和你弟兄到你这里来了，埃及地都在你面前，只管叫你父亲和你弟兄住在国中最好的地，他们可以住在歌珊地。你若知道他们中间有什么能人，就派他们看管我的牲畜。” Pasal 47 ayat 7, Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Ayat ke-7, jawab Yakub kepada Firaun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing." Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Ayat 17, Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses seperti yang diperintahkan Firaun. Ayat 12, dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. 那我深信我们都渴望能够活得像约瑟那样蒙福。 Kita percaya bahwa kita rindu untuk diberkati, berbahagia seperti kehidupan Yusuf. 但是约瑟蒙福成功的秘诀是什么呢？ Tetapi rahasia keberhasilan daripada Yusuf di mana? 那第一点呢，就是约瑟非常的在乎神， Pertama, Yusuf sangat peduli kepada Tuhan. 他的心紧紧的朝向神。 Hatinya dengan dekat sekali kepada Tuhan. 约瑟非常在乎这一位上帝。 Yusuf sangat memedulikan Tuhan dia ini. 他的心紧紧的朝向神。 Hatinya dengan penuh erat dekat kepada Tuhan. 那经文里面有告诉我们说，你们去见法老的时候， Di dalam nas yang kita baca tadi dikatakan kalian pergi menghadap Firaun. 就在46章那里面说，当你们去见法老的时候，你们要告诉他们，你们是牧羊的。 Di sana dikatakan Yusuf berkata kepada saudara-saudara, ketika kalian menghadap
Raja Firaun, kalian katakan kepada dia bahwa kalian adalah pengembara dari domba-domba sebagai peternak. 那等下呢，你们就可以住在歌山地。 Maka nanti kalian dapat tinggal di tanah Goshen. 大家读起来好像很简单的事， Kita membaca ini sepertinya satu hal yang mudah. 但是有属灵的意义在里面。 Tetapi di sana mengandung arti rohani. 约瑟让他们住在歌山地， Yusuf mengizinkan saudara-saudaranya tinggal di Goshen. 意思是什么呢？ Apa artinya? 约瑟渴望，就是希望他的家人能够跟埃及人分别。 Yusuf menghendaki keluarganya, saudara-saudaranya dipisahkan daripada orang-orang Mesir. 大家想一下， Coba kita berpikir. 约瑟是埃及的宰相， Yusuf adalah seorang penguasa di Mesir. 住在皇宫那里面， Dia tinggal di dalam istana raja. 家人来了， Keluarganya datang. 住在哪里更舒服？ Di mana tempat tinggalnya yang lebih nyaman? 肯定是皇宫那里面。 Tentu di istana raja. 比如说在雅加达， Misalkan di Jakarta, 吃的什么都方便，在城市里面， kita makan apa saja sangat mudah di tengah-tengah kota. 要去哪里也是很方便， Mau kemana juga mudah. 要做什么也是很方便。 Mau lakukan apa saja mudah. 所以按理来说， Secara rasional 更好的是把爸爸妈妈、把家人接到皇宫那里面。 lebih baik menjemput orang tua papa mama kita tinggal di istana raja. 有人让他们来照顾， Ada orang yang menjaga mereka. 就是有仆人能够来照顾他们。 Ya, ada pembantu-pembantu yang melayani mereka. 好吃的、 Ada makanan enak, 好喝的， minuman enak. 但是约瑟没有。 Tetapi Yusuf tidak melakukan 约 demikian. 瑟让他们住在歌山地， Yusuf mau mereka tinggal di tanah Goshen. 就是希望他们能够跟埃及人分别。 Berharap supaya mereka dipisahkan dari orang Mesir. 埃及人的生活习惯， Kebiasaan kehidupan orang Mesir, 他们腐败的那一种的崇拜， kebobrokan mereka dalam ibadah kepada berhala-berhala, 敬拜那些的假神， menyembah dewa-dewa palsu, 淫乱的事情， hal-hal tentang percabulan. 所以他不希望他的家人就是被他们所侵扰。 Sehingga dia tidak menghendaki keluarganya dipengaruhi oleh orang-orang Mesir. 就是希望他们一直的保持信仰上面的纯正， Supaya mereka bisa menjaga, memelihara kemurnian mereka di dalam iman mereka. 所以约瑟的心非常的在意神。 Sehingga di sini kita bisa melihat Yusuf sangat peduli kepada Tuhan. 不希望他的家人受这些世俗的东西所影响。 Tidak mengharapkan keluarga dipengaruhi oleh hal-hal duniawi ini. 那在经文的里面也告诉我们， Di dalam nas Alkitab mengatakan kepada kita. 就是约瑟他生了他的孩子，或者是说告诉我们约瑟的妻子是什么？ Di sana dikatakan Yusuf memperanakan anak-anaknya. Dan di sana disebut juga istrinya. 那里面说这个他的妻子呢，就是他的岳父，就是祭司。 Di sana dikatakan bahwa mertuanya adalah imam. 为什么要介绍他的岳父呢？ Mengapa Yusuf memperkenalkan mertuanya? 就是要告诉他们，约瑟在这样的环境的里面， Di sana mau ditekankan bahwa Yusuf dia berada di lingkungan yang demikian. 就是一个异教的崇拜的里面， Di dalam satu ibadah kepada penyembahan yang bangsa kafir. 他的岳父甚至是那一个祭司， Bahkan mertuanya adalah imam dari kafir. 但是他对神万军之耶和华的心不改变。 Tetapi hatinya kepada Allah tidak berubah. 就是没有任何的事情能够让约瑟的心转向别的东西。 Artinya tidak ada hal-hal lain
menyebabkan Yusuf berpaling dari Tuhan. 他的心就是单单的朝向这位上帝。 Hatinya hanya tertuju kepada Allah yang demikian. 不论是在贫穷的、在困难的时刻， Walaupun di dalam kondisi, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan kemiskinan, 在高升的时刻， di dalam keadaan posisi yang tinggi, 他的心一直的朝向这位上帝， hatinya tetap tertuju kepada Allah ini. 所以他不希望他的家人受这些世俗的影响， Sehingga dia tidak mengharapkan keluarganya mengalami pengaruh dari tradisi-tradisi yang demikian. 能够一直保持他们信仰的纯正。 Tetap bisa mempertahankan kemurnian iman mereka. 所以我们看到他的心在乎这位上帝， Di sini kita bisa melihat Yusuf peduli kepada Tuhan. 就好像大卫一样。 Seperti Daud 当歌利亚来跟他们宣战的时候， ketika orang-orang Goliat datang untuk mengumumkan perang dengan bangsa Israel. 很多人听见了， Banyak orang yang mendengar, 没有反应。 tidak ada reaksi. 但是对大卫来说， Tetapi bagi Daud, 他是一个敬畏神的人， dia ada orang yang takut kepada 这样的 Tuhan. 声音听到了， Dia mendengar suara yang demikian. 他说什么呢？ Apa yang dia katakan? 他说：“有人起来把这个人杀死吗？ Adakah orang yang bisa bangkit untuk membunuh orang ini? 除掉以色列的羞辱。 Bisa menghapuskan malu daripada bangsa Israel. 他是一个未受割礼的非利士人，怎敢向永生的神来骂阵呢？ Dia bagaimana seorang Filistin yang kafir ini berhadapan dengan Tuhan, dengan barisan Tuhan dan menodai, menistai 他的 Tuhan. 心在乎这位上帝， Hatinya peduli kepada Tuhan. 在乎神的名称。 Dia peduli atas nama Tuhan. 那当我的老师之前他做过一个见证， Suatu kali ada seorang dosen saya pernah memberi kesaksian, 就是父子节牧师。 yaitu pendeta Timotius Fu. 他说，当他小时候，就是跟妈妈说：“妈妈，我要信主耶稣。” Pada waktu dia kecil, dia berkata kepada ibunya, "Ibu, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus." 那在座的大家如果有做爷爷奶奶的， Bagi saudara-saudari yang telah menjadi opa oma, 那当你们的孙说：“爷爷奶奶，我要信耶稣”，你们会怎么样反应？ bagaimana jawaban opa oma kalau cucu Bapak Ibu Saudara mengatakan saya mau percaya kepada Tuhan? 那大家肯定会说：“好啊，快点信耶稣。” Tentu saudara akan mengatakan baik, segera percaya kepada Tuhan Yesus. 但是傅牧师说 Tetapi pendeta Timotius Fu mengatakan,：“ 他说我妈妈对我讲， Mama saya berkata kepada saya, 你信耶稣， kamu boleh percaya kepada Tuhan Yesus. 你不要羞辱上帝的名。 Tetapi jangan bikin malu nama Tuhan. 就是你信了耶稣， Tetapi yaitu kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus, 好好的相信， percayalah dengan 不 sungguh-sungguh. 要让耶稣因着你丢脸。 Jangan Tuhan Yesus dipermalukan karena saudara. 做到了，你信吧， Kalau kamu dapat melakukan, percayalah. 弟兄姐妹们， Bapak Ibu Saudara sekalian, 他的妈妈在乎上帝的名称， mamanya peduli akan nama Tuhan. 在乎神。 Peduli kepada 所以 Tuhan. 约瑟为什么会蒙福呢？ Kenapa Yusuf bisa berbahagia? 就是因为他的心在乎神， Yaitu karena hatinya peduli kepada 他的 Tuhan. 心紧紧的朝向神。 Hatinya tertuju hanya kepada Tuhan. 那第二样呢？ Yang kedua, 为什么约瑟能够蒙福呢？ mengapa Yusuf dikatakan berbahagia? 他不单单是在乎神， Dia bukan saja peduli kepada 他 Tuhan. 用他的生命见证他在乎神。 Melalui kesaksian hidupnya membuktikan dia peduli kepada Tuhan. 今天很多人说我敬畏上帝， Banyak orang di sini berkata bahwa dia takut dan hormat kepada Tuhan. 但是在生活的里面， Tetapi di dalam kehidupan mereka, 真的敬畏神吗？ apakah mereka sungguh-sungguh takut dan hormat kepada 约瑟 Tuhan? 不单单是在乎神， Yusuf bukan hanya peduli kepada 他用 Tuhan. 他的生命见证他在乎神。 Dia melalui kesaksian hidupnya membuktikan dia peduli 那 kepada 当我们 Tuhan. 看到约瑟他的人生， Kita tidak saja melihat akan kehidupan daripada Yusuf. 在他小的时候，他将哥哥们的恶事告诉给爸爸， Di saat kecil dia
membawa segala pelanggaran ataupun kesalahan kakak-kakaknya kepada ayahnya. 那我深信他讲这些哥哥们所做的不好的事， Saya percaya apa yang dia lakukan dengan mengatakan apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya tentang hal-hal yang tidak baik itu kepada 不是 ayahnya. 为了让爸爸更讨厌他们， Bukan supaya ayahnya benci kepada kakak-kakaknya. 而是希望哥哥们能够悔改，不要再做这些不好的事。 Ya tujuannya supaya kakak-kakaknya bertobat, tidak melakukan lagi kesalahan-kesalahan demikian. 不做那些不讨神喜悦的事。 Melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. 那在里面我们也看到，当波提法的妻子来引诱他的时候， Di sini kita juga melihat ketika istri dari Potifar menggoda dia. 他说：“我怎能做这大恶得罪我的神呢？” Dia menjawab, bagaimana saya boleh melakukan pelanggaran yang besar demikian dan berdosa kepada Tuhan. 其实经文也告诉我们说，那个时候房间里面没有人， Sesungguhnya dikatakan melalui Alkitab bahwa saat itu di dalam kamar tidak ada orang lain. 就是做了，有可能别人也不知道， Mungkin jika dia melakukan juga tidak ada orang yang tahu 因为没有人。 karena tidak ada orang lain. 但是约瑟说 Tetapi Yusuf：“ berkata, 我怎能做这大恶呢？ bagaimana saya boleh melakukan dosa yang besar ini 得罪我的上帝呢？” dengan berdosa kepada Tuhanku. 其实我们看到大卫，因为这个主人给他好的位置， Sesungguhnya kita bisa melihat Yusuf itu mendapatkan kepercayaan, satu kedudukan yang penting daripada tuannya Potifar. 按理说他应该更怕他的主人。 Sesungguhnya seharusnya secara logika dia harusnya lebih takut kepada tuannya. 因为他的位置就是他给的， Karena jabatannya adalah diberikan oleh tuannya. 但是约瑟更在乎的是上帝， Tetapi Yusuf lebih peduli kepada Tuhan. 更敬畏的是这位上帝。 Dia lebih takut dan hormat kepada Allah 所 ini. 以在他的心里面， Sehingga di dalam hati dia 就是有一把的尺子， ada sebuah penggaris. 就是神的心意， Dia bisa melihat di sana akan isi hati Tuhan. 就是衡量一切的标准。 Menjadi suatu standar mengukur segala-galanya. 神的心意成为他衡量一切的标准。 Isi hati daripada Tuhan menjadi satu standar daripada segala sesuatu yang dia 这 lakukan. 个不合上帝的心意， Jikalau ini bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, 他不做； dia tidak melakukannya. 这个合神的心意， Jikalau ini berkenan kepada 他 Tuhan, 殷勤的去做。 dia akan melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan rajin. 当我们看到在哈该的那个时代， Kita melihat di zamannya Nabi Hagai, 就是他们回来了，他们被掳的回来了， mereka kembali dari pembuangan. 他们开始来修建圣殿， Mereka kembali membangun bait Allah. 但是后来面对一些的困难， Ketika mereka menghadapi berbagai kendala kesulitan, 不再建了。 mereka tidak membangun lagi. 那圣经很清楚的告诉我们， Tetapi dalam Alkitab mengatakan kepada kita dengan jelas, 他们的心不在神那里， hati mereka tidak kepada Tuhan. 所以神说：“你们审查你们的行为， Maka Tuhan mengatakan kalian menyelidikilah perlakuan, 重新的回到神的心意的里面， kembali hati kalian kepada Tuhan. 然后我就会祝福你们。” Maka saya akan memberkati kalian. 那当他们真的回来修建圣殿的时候， Dan kemudian mereka kembali membangun bait Allah. 然后神就祝福他们。 Maka Tuhan memberkati mereka. 所以弟兄姐妹， Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, 蒙福 diberkati 或者说成功， ataupun dikatakan berhasil 离不开我们对神的敬畏。 tidak dapat terpisah dari takut dan hormat kita kepada Tuhan. 敬畏神真的能够成功吗？ Apakah dengan takut dan hormat kepada Tuhan pasti kita akan berhasil? 神的话说是的， Firman Tuhan mengatakan iya. 为什么呢？ Mengapa demikian? 一个敬畏神的人， Satu orang yang percaya dan takut kepada Tuhan, 他会不好好的学习吗？ maka apakah dia tidak belajar dengan sungguh-sungguh? 一个敬畏神的人， Orang yang takut kepada Tuhan, 他会不好好的去工作吗？ apakah dia tidak bekerja dengan baik? 一个敬畏神的人， Apakah seorang yang takut kepada Tuhan, 他不会好好的去经营他的家庭吗？ dia tidak membangun keluarganya dengan sungguh-sungguh?
一个好好去学习的人， orang yang belajar dengan sungguh-sungguh, 好好去工作， bekerja dengan sungguh-sungguh, 好好爱家， mengasihi keluarga dengan baik. 这样的家人怎么不蒙福呢？ Bagaimana keluarga daripada orang ini tidak berbahagia? 所以我们要学习大卫，效法大卫的敬畏。 Oleh sebab itu kita mau belajar meneladani akan Daud. 敬畏神，就是我们不要让神因我们丢脸。 Dengan takut kepada Tuhan supaya Tuhan tidak dipermalukan oleh perbuatan kita. 就是我们会一直的相信他对我们的带领， Kita akan terus percaya akan pimpinan Tuhan kepada 我们 kita. 相信他会带领我们面对一切的困难， Kita percaya Dia akan memimpin kita menghadapi berbagai kesulitan. 他会祝福我们手所做的一切。 Dia akan memberkati tangan kita, apa yang kita lakukan. 所以我们要学习 Oleh sebab 敬 itu 畏 kita 神。 mau belajar daripada Daud. 那这样的敬畏呢，不单单是停留在脑海里面， Dengan takut kepada Tuhan tidak hanya berhenti di dalam pikiran kita, 而是在我们生活的里面。 tetapi melalui kehidupan kita. 不要让神因我们丢脸。 Jangan Tuhan dipermalukan melalui diri kita. 弟兄姐妹， Bapak Ibu Saudara sekalian, 当人看我们， ketika orang lain melihat kita, 我们是一个敬畏神的人吗？ apakah kita adalah orang yang takut kepada Tuhan? 人看到我们 Ketika orang melihat kita 是摇摇头， dengan menggeleng-gelengkan kepala, 还是举举他的手？ ataukah mengangkat tangannya memberikan jempolnya, 这是好的基督徒。 ini adalah orang Kristen yang baik. 弟兄姐妹， Bapak Ibu Saudara sekalian, 带着敬畏神的心， dengan membawa hati yang takut kepada 进 Tuhan, 入新的一年， memasuki tahun yang baru, 神会祝福我们的。 Tuhan akan memberkati kita. 那第二样呢，我们学习什么呢？ Hal kedua yang akan kita belajar 成为榜样， menjadi teladan, 好好爱神， yaitu mengasihi Tuhan dengan baik. 成为爱神的榜样。 Menjadi orang yang teladan orang yang mengasihi Tuhan. 大家都是家邻，就是乐龄团契， Kita semuanya adalah orang-orang usia bahagia. 就是我们在大家的身后有很多的后辈，他们看着。 Ada orang-orang muda yang melihat kita. 是否他们能够从我们的身上看到我们真的爱神？ Apakah melalui diri kita mereka bisa melihat bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? 那有一位老弟兄， Ada seorang bapak yang tua, 他坐轮椅， dia duduk kereta kursi roda. 他不能够就是需要人帮助他才能够去到教会。 Dia harus dibantu orang sehingga boleh datang ke gereja. 那礼拜天的时候，他的孩子因为有事情晚到了。 Suatu hari karena sesuatu hal anaknya di sekolah minggu terlambat datang ke gereja. 那他的孩子开车来接爸爸，晚点了。 Anaknya datang ke rumah menjemput ayahnya sudah terlambat. 后来到了教会， Ketika dia sampai di gereja, 那爸爸不要进教会， papanya tidak mau masuk ke gereja. 他在门口。 Dia hanya sampai di pintu gereja saja. 孩子问爸爸为什么不要进去呢？ Anak bertanya, "Papa kenapa tidak mau masuk?" 他说爸爸迟到了， Dia mengatakan, "Saya sudah terlambat." 爸爸站在前面敬拜神就好了。 Papa berdiri di luar aja untuk menyembah Tuhan. 弟兄姐妹， Bapak Ibu Saudara sekalian, 那一个事件 peristiwa itu 深深的印在这位弟兄的身上。 sangat berkesan di dalam hati daripada saudara 他 ini. 永远不敢，一直就不敢迟接爸爸， Dia tidak berani lagi terlambat untuk menjemput ayahnya. 也不敢再一次迟到来参加聚会。 Tidak berani lagi terlambat untuk mengikuti persekutuan 他 beribadah. 深深的爱神， Dia sungguh-sungguh takut mengasihi Tuhan, 因为他 sungguh-sungguh 说 mengasihi 我的 Tuhan. 爸爸是一个非常好的榜样。 Dia mengatakan bahwa ayahnya itu adalah seorang teladan yang baik bagi dirinya. 所以弟兄姐妹， Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara 在 sekalian, 您跟我的生活的里面， di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, 您的孩子、 anak-anak 您的 saudara, 孙， cucu saudara,
看到您是一个爱神的人吗？ Apakah mereka melihat bahwa saudara adalah orang yang mengasihi Tuhan, 成为榜样， menjadi teladan, 也成为一个依靠神的榜样。 menjadi orang yang bersandar kepada Tuhan, teladan orang yang bersandar kepada Tuhan. 那有一位神学家说， Ada seorang teolog mengatakan, 他说我们不是要培养一个孩子们非常非常的自信， kita bukan mau membina anak menjadi anak yang percaya diri. 自信到连上帝也不信了。 Mereka percaya diri dengan sedemikian sehingga mereka tidak percaya lagi kepada 他说我 Tuhan. 们要培养的是一个依靠上帝的成年人。 Tetapi yang mau kita bina adalah orang-orang dewasa yang bersandar kepada Tuhan. 弟兄姐妹， Bapak Ibu Saudara sekalian, 我的爸爸 ayah saya 是一位宣教士， ada seorang misionaris. 在他服侍的当中面对许多的困难， Di tengah-tengah pelayanannya dia menghadapi berbagai permasalahan. 但是他常常叫我跟他一起来祷告。 Dia sering mengajak saya untuk bersama-sama berdoa. 就是他说我遇到了困难， Dia mengatakan saya menghadapi kesulitan. 这个困难我没有办法去承担， Saya tidak dapat menanggung kesulitan ini. 但是神能够， Tetapi Tuhan sanggup. 所以他就一直的带我祷告，在他所面对的困难的里面。 Dia terus membawa saya untuk bersama-sama berdoa di tengah-tengah kesulitan yang dia hadapi. 那从当中我学习什么呢？ Di tengah-tengah demikian peristiwa demikian saya belajar apa? 依靠上帝。 Bersandar kepada Tuhan. 爸爸有一些事情他不能够， Ayah ada hal-hal tertentu dia tidak dapat melakukan. 但是神能够。 Tetapi Tuhan sanggup. 弟兄姐妹， Bapak Ibu Saudara sekalian, 我们也是否也是像这样子呢？ apakah kita juga seperti demikian? 将我们对神的依靠传扬给他们。 Asal kita bersandar kepada Tuhan dan kita memberitakan kepada mereka. 就让我们的孙孩子们看到爸爸妈妈知道，在他人生的里面，神是他们的依靠。 Sehingga anak cucu kita boleh melihat di dalam kehidupan orang tua mereka, papa mama mereka, mereka bersandar kepada Tuhan. 他们依靠神， Mereka bersandar kepada 在他 Tuhan. 们生意的里面， Di dalam kehidupan mereka, 神会一直的带领他们。 Tuhan akan terus memimpin mereka. 第三样呢， Hal ketiga, 我们可以为他们祷告， kita boleh berdoa untuk mereka. 就是我们年纪大了， Yaitu ketika usia kita semakin dewasa, semakin tua. 在生意上我们不能够帮助他们， Di dalam usaha pekerjaan kita tidak dapat menolong 我 mereka. 们也没有办法能够去教导孙他们关于学习上面很多的东西，可能我们忘记了。 Kita juga mungkin dalam hal-hal mengajar, mendidik anak cucu kita, dalam hal-hal tertentu kita sudah lupa. 但是我们可以为他们来祷告， Tetapi kita bisa berdoa untuk mereka. 用我们的祷告来支持他们， Dengan melalui doa kita, kita menopang mereka, mendukung 他们 mereka. 听到我们的祷告， Mereka mendengar akan doa kita. 看到爷爷奶奶的榜样， Mereka melihat akan teladan 会 dari 让他 opa oma mereka. 会让他们更加的来仰望，来依靠神。 Mereka akan semakin bersandar, berharap kepada Tuhan. 所以他们的一生会蒙福， Maka seumur hidup mereka akan diberkati. 就好像唐牧师的家，唐崇红牧师的家庭， Seperti keluarga daripada pendeta Stephen Tong. 妈妈一直为他们来祷告。 Mamanya selalu mendoakan anak-anaknya. 所以弟兄姐妹们， Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara 您的 sekalian, 孩子、 anak Bapak Ibu Saudara, 您的孙， cucu-cucu saudara, 从您的身上， di dalam melalui diri kita, 从我们的身上， melalui diri kita 能够看到我们是一个爱神的人吗？ bisa melihat apakah kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, 一个依靠神的人吗？ orang yang mengasihi Tuhan, 一个为子女一直祷告、仰望神的人吗？ orang yang terus-menerus mendoakan anak cucunya, 这就是约瑟， yaitu Yusuf. 人从他的身上 Melalui diri Yusuf 看到神的同在， melihat akan penyertaan Tuhan, 看到神的祝福。 melihat akan berkat Tuhan. 所以弟兄姐妹们， Oleh sebab itu 让 saudara, 我们带着敬畏神的心， mari dengan hati yang takut akan 进 Tuhan 入这新的一年， memasuki tahun yang baru 以 ini 致我们能够蒙福， sehingga kita bisa berbahagia. 我们的家也能够蒙福， Keluarga kita juga 我 berbahagia. 们自己好好敬畏神， Kita harus dengan sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. 同时也带领我们的家人
来敬畏神。 Waktu bersamaan kita bawa keluarga kita juga untuk takut kepada Tuhan. 当我们像约瑟那样， Waktu kita seperti Yusuf 将我 demikian, 们的心朝向神， dengan hati kita yang hanya tertuju kepada 敬 Tuhan, 畏我们的神， takut kepada Tuhan kita. 用我们的生命来见证我们真的敬畏神， Melalui kesaksian hidup kita membuktikan kita takut kepada Tuhan, 我们会蒙福， maka kita akan berbahagia. 我们的家也蒙福。 Keluarga kita juga berbahagia. 愿上帝赐福我们大家。 Kiranya Tuhan memberkati kita semua. 我们来祷告， Mari kita berdoa. 天父，我们感谢你对我们的怜悯， Kami bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan Tuhan. 感谢你带领我们今天的聚会， Kita bersyukur Tuhan telah memimpin ibadah kita pada hari ini. 感谢你用你的话来提醒我们， Kami bersyukur Tuhan memakai firman-Mu mengingatkan kami. 让我们带着敬畏你的心进入这新的一年， Dengan hati yang takut akan Tuhan kami memasuki tahun yang baru 就是 ini. 效法约瑟的榜样， Yaitu meneladani teladan daripada Yusuf. 将心朝向神， Hatinya sepenuhnya tertuju kepada Tuhan. 在乎这位神， Sangat peduli akan Allah ini. 不单单是停留在乎， Bukan hanya berhenti hanya di sebatas peduli. 而是用生命来见证他在乎，他敬畏神。 Tetapi dengan hidupnya dia peduli Allah yang dia takuti. 所以恳求神你帮助我们， Kiranya Tuhan menolong kami. 让我们在我们生活的里面， Di dalam kehidupan kami. 我们能够好好的去爱你， Dengan sungguh-sungguh kami mengasihi Tuhan. 这个爱能够成为一个榜样， Kasih demikian bisa menjadi satu teladan. 能够影响我们的家人。 Mempengaruhi keluarga kita. 也求你帮助我们， Kiranya Tuhan menolong kami. 让我们能够常常的依靠你， Agar kami boleh terus bersandar kepadamu. 这个的依靠也成为一个榜样， Bersandar kepada Tuhan juga menjadi teladan kami. 以致我们的儿孙能够效法， Sehingga anak cucu kami juga meneladaninya. 他们能够一生一世来跟随敬畏你， Umur hidup mereka mengikuti Tuhan, mengasihi Tuhan. 以至他们的一生都蒙神你的带领 Sehingga 跟赐福。 seumur hidup mereka dipimpin oleh Tuhan. 祝福味道堂的众弟兄姐妹， Tuhan memberkati jemaatmu di GKBC ini. 带着敬畏的心去过每一天的生活， Dengan hati yang takut akan Tuhan menjalani hidup mereka. 以至于他们的人生蒙福， Sehingga hidup mereka berbahagia. 教会蒙福， Gereja berbahagia 能够成为 diberkati. 多人的祝福。 Menjadi gereja yang menjadi berkat bagi banyak orang. 我们祷告，奉靠主耶稣的名， Demikian doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 谢谢黄传道的正道，愿神祝福黄传道的侍奉。我们唱一首天上的歌来回应今天的讲道。生命的河，喜乐的河，缓缓流进我的心窝。生命的河，喜乐的河，缓缓流进我的心窝。生命的河，喜乐的河，缓缓流进我的心窝。生命的河，喜乐的河，缓缓流进我的心窝。流进
我们的聚会到这里结束，愿上帝赐福弟兄姐妹，拜拜。